Adakah betul-betul satisfaction itu adalah satu growth? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda sedang bersama dengan saya dalam rancangan Hacks. InsyaAllah, saya Hanifah Jailani akan menjadi host anda sehingga ke akhir episod. Untuk rancangan Hacks, apa yang kita akan bincangkan adalah tajuk-tajuk yang biasa dibincangkan lah oleh orang-orang muda dan apa-apa golongan sekalipun. So, tetamu yang saya bawa untuk anda untuk rancangan episod yang pertama adalah Zainal Abid, Zainal Adlishah. So, Abid, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah, always good. Tengok-tengok muka dia pun kita dah tahu always good, insyaAllah. Macam mana, okey? Alhamdulillah, handsome. Okay, so hari ni kita akan cerita dan borak-borakkan tentang growth. Dan akhir sekali kita akan tanya satu soalan. Saya akan tanya satu soalan kepada Abid ataupun kepada anda semua dan saya sendirilah sebenarnya. Sebenarnya dalam hidup kita ni, apa yang grow diri kita sebenarnya? Daripada kenalan saya sendiri yang katanya kan sebelum ni dalam bidang akademik dia taklah begitu macam apa orang panggil perform kan. So itu waktu sekolah kan, bila dia masuk ke U dia betul-betul nak ambil bidang medicine lah. Sebabnya semua orang dah ada satu mindset like kalau you ambil medicine, you adalah budak pandai lah. Okay, so dia pun ambil bidang medicine tu dalam keadaan dia nak please people and tell people that aku ni adalah budak pandai bila aku ambil medicine. Dan apa yang berlaku di tengah jalan, dia macam cakap dengan saya lah, dia nak quit the course. So saya macam pelik lah. Saya boleh faham kalau orang tu nak quit the course, kalau dia memang tak boleh nak perform dan benda tu susah. Tak boleh cope. Tak boleh nak cope. Tapi yang mengejutkan surprisingly, bila saya datang rumah dia, saya tengok dia ada banyak plug yang dia dapat top 5 and top student kat dia punya U. Maksudnya bukan budak yang calang-calang, tapi dia boleh cope lah. Yes, dan sebenarnya macam saya tanya dia, kenapa you nak cope sebenarnya? Walaupun saya tak boleh paksa dia pun, dia nak cope ke tak nak ikut dia lah, tapi saya nak tanya betul-betul kenapa dia nak quit lah kan. And then dia kata sebab dia rasa niat dia tak betul. Sebab satisfaction dia yang pertama, dia kata dia rasa macam dia nak buktikan ke orang yang dia adalah budak pandai. And then lepas dia dah buktikan, apa? Dia pun tersedar benda tu lah sebenarnya. Adakah betul-betul satisfaction itu adalah satu growth? Ataupun kalau kita nak cakap growth ni adalah tentang pencapaian, adakah bila kita dah capai sesuatu tu dia membuktikan benda tu growth? Ataupun macam mana, Abid? Itu, I think memang soalan ni soalan yang orang-orang muda macam kita ni memang biasanya akan sembang lah. Sepak terajang dia kat situ. Maksudnya kita sentiasa akan kongsi kita punya personal growth kan. Betul. I mean, kita nak sebut growth ni mungkin definisi tu pelbagai kan. Mungkin dari sudut career. Betul. Kalau orang yang belajar mungkin lepas dah diploma, masuk degree, lepas tu master, itu mungkin nampak lah dia punya nampak kan growth kan. Kalau orang bisnes mungkin nampak I dah expand, sales dah meningkat. Untung meningkat tak je. Untung meningkat tak. So that's my business is growing. Yeah. So I mean mungkin lain orang lain lah apa yang dia rasa perlu growth kan. Tapi I think soalan Hans tadi menarik sebab macam budak tu kan, actually dia lepas tu dia happy kan. So bila dia tak happy walaupun dia boleh buat medik, so lepas tu dia quit kan. So for me dia kena inline. Yeah. Maksudnya inline antara apa dengan apa. Yes. Apa yang kita nak grow tu, dia mesti inline dengan benda tu, mesti menambahkan kita punya happiness and satisfaction. Okay. Okay, bila you cakap ada banyak benda lah. Bila Abid cakap tadi kan, walaupun dia cakap not quite long, tapi banyak benda yang bermain kat fikiran saya lah. So yang pertama sekali, bila kita cakap tentang growth ni adalah satu benda yang berkembang ataupun bertambah kan, tadi cakap sales and so on. Macam mana kita nak convince orang yang dari segi physically-nya dia punya achievement tak growth pun, faham tak? Dia macam dia capai certain and then dia ke belakang, backward. Itu soalan pertama saya lah. Okay, I think soalan ni banyak. I mean, again, bukan banyak, saya sendiri pun memang asyik berfikir mengenai dengan achievement. So bila I join the corporate world, just started my career. So kita akan fikir, okay, kita tengok orang lain kan, member-member update kat LinkedIn, I dah jump this company, I dah naik this position kan. And then you tengok you punya junior lagi cepat pada you. Kita rasa, aku ni tak grow ke? Then you still rasa, dah mula rasa macam, tak best ni kan. Underperform. And tak outstanding. So but I mean,
is that a true ataupun the ultimate cara kita ukur grow? Menarik. Kalau kita ukur dari sudut achievement. Tetapi kita actually kena tengok, kalau kita compare dengan orang, setiap orang tu lain. Okay. Maksudnya opportunity background dia berbeza. Betul. Maksudnya company ni memang ada kosong, that's why dia boleh jump. Ataupun kebetulan maybe masa dia apply tu, memang orang tengah cari. Memang orang tengah cari. Ataupun that industry memang tengah booming masa tu. Nak jadikan cerita. So nak kata, nak compare kita dengan orang lain tu taklah satu ukuran yang tepat lah untuk kita compare kita grow and achievement. So you're going to say, kalau lah growth tu bukan pada achievement, then what? Okay, achievement boleh kita kira salah satu grow. Tetapi what matters, apa yang lebih penting bagi saya, ialah kita tengok apa yang kita improve. Betul. Sebab yang paling adil dan sama untuk kita compare lah diri kita yang lama. Diri kita yang lama. Diri kita yang sebelum ni. So kita compare. I dulu sebulan yang lalu, setahun yang lalu kan, apa yang I improve sekarang sebenarnya kan. Itu yang I think lebih utama. Itu yang you kena measure, you dah grow ke belum. Apa bad habit yang you dah buang. Itu pun salah satu grow juga. Betul. Not only in the career lah. So you're going to say that dia antara dua benda lah, antara achievement and process lah kot improvement tu macam process lah. Okay. So kalau tadi ikut apa yang kita cerita, apa yang Abid cerita tadi kan, balik kepada cerita saya yang pertama tadi tentang budak tu kan, happiness kan. Maksudnya dia dah benda yang dia rasa kalau dia buat benda ni secara tak langsung kan, bila saya dah borak dengan Abid pasal growth ni, it's something that not only about the achievement, tapi apa yang kita rasa along the way, along the process. Dan antaranya adalah happiness tu sendiri lah kan, what make you happy and so on lah. Tapi the thing is, kita meletakkan satu perkara tu, kalau aku capai benda ni and then I'm going to be happy, so I'm growing. Tapi the thing is, lepas you dah capai happiness tu and then you rasa you grow, and then what? So balik pada cerita, adakah dia macam ultimate happiness or macam mana? Itu kalau lepas you grow, so what kan? So what? So kalau you dapat next position, so what? So what happened masa I tak dapat tukar kerja ni? So I got a kid. So my first baby lah. So masa tu memang dia merubah pemikiran saya. And lepas baru saya fikir, actually my current job actually not bad. You start to realize sebab balik on time, tak kerja on weekend, and actually my family needs me lah. Kalau sebelum tu kalau balik on time rasa macam teruk ke sana. 3 months So then I realised that I rasa kerja ni bagus lah kan, kena dengan situation. Kena dengan situation tu. Jadi nak kata pada masa tu, then I realise fasa I lalui masa labour, ini berpantang, and then my baby ada prolonged jaundice, ada hernia, and then ada kolik, nangis yang sangat teruk. So actually to pass through the process ni itu actually a growth process. Baru I realize, kan. Betul. Then I dah tambah knowledge pasal development baby, pasal tidur kan. And bila ada anak kawan yang baru lahir pun boleh cerita, kalau anak you ada sarang tangan, ada kolik macam ni. So you grow the bonding jugalah actually, macam selain daripada knowledge. That is growth yang I realise. Not only yang sebelum ni mungkin kita tak tengok lah kan. Then and secondly, yang penting you and your family happy. Betul. You tak boleh, tak kisah you pantang ke apa, yang penting I kejar I punya goal. I nak dapat certain gaji. Certain gaji. Kisahlah you kat seorang kat rumah. I nak travel semua, regardless. Tapi seronok lah bila cakap dengan Abid kan, Abid buat Han berfikir lah yang sebenarnya ramai lah mungkin antara kita, even Han sendiri, maybe lah dalam hidup kita akan rasa bila kita grow, kita hanya grow dalam bidang career ataupun bidang knowledge yang macam master and PhD lah, ataupun ada certificate certain. Tapi only then kan kita akan perasan sebenarnya ruang untuk kita grow ada sangat banyak.
kan. Dan boleh jadi ada orang dia grow dalam semua bidang, tapi biasanya dia akan sini grow, sini macam dia bukanlah stagnan, tapi ruang yang tak grow tu dia memberi ruang untuk tempat lain grow, kan. Dalam satu pokok pun tak adalah semua seluruh batang tu penuh daun kan, untuk grow. Okay, so bila cakap pasal happiness kan, bila Abid cakap macam tu kan, adakah Abid nak cakap yang sebenarnya bila kita happy and then kita grow, cukup tak kalau macam Abid rasa macam macam mana nak cakap maksudnya, is that only yourself that matters in your happiness? I think 2 point. Satu, kalau kita cuba improve diri kita, kita cuba grow, tak kisahlah idea benda kan, kan? Bila kita happy, kita akan secara tak langsung bagi orang sekeliling happy. Family, neighbor, bos kita. Dia macam automatic ke? Dia memang, kalau you positif, orang lain pun akan rasa you positive vibes. Betul. Okay, satu. Tapi yang keduanya, kita tak boleh sebab kita nak kita punya personal satisfaction tu, kita abaikan orang lain. Tak fair lah. Betul. Sebab orang lain pun kita ada tanggungjawab kita kan. Dan orang lain pun berhak juga untuk dapatkan kan. Betul. Kita punya khidmat ataupun kita punya ni lah, apa yang kita boleh bantu. So I think kita kena balance lah. So secara tak langsung kat sini point of discussion atau point yang agree lah, kita dua agree yang sebenarnya macam walaupun kita tengah cakap pasal personal growth and happiness, dan bila kita dah capai growth and happiness, sebenarnya tak cukup lah kalau kita just tengok pada ruang diri kita je, mana yang boleh grow, mana yang kita boleh happy lah kan. Dan sebenarnya kalau secara tak langsung, kalau anda semua perasan ataupun tak kan, kita rasa kita happy dan kita rasa okey lah kalau kita dah happy, dan orang lain tak kisahlah kau happy ke tak. Kubur pun asing-asing orang kata kan. Kubur asing-asing jumpa balik kan nanti. Tapi the thing is, kita betul-betul akan happy ke kalau keberadaan kita dekat sekeliling orang lain tu menyebabkan sebenarnya orang tak happy pun dengan the presence of kita. So macam benda tu lah. So tadi adalah macam terbaca kan Abid cerita yang bila level of happiness kita, kalaulah kita happy dengan diri kita sendiri, dia akan berada pada certain keadaan je lah kan Abid kan. Dia normal. Betul. Lepas tu tapi kalau dia bercampur dengan orang lain pun happy, dia akan ada go, maksudnya happiness tu meningkat lebih lah. So teringatlah orang cerita kan. Apa tadi, RM100 macam mana Abid? Cerita RM100 Abid tu, lecturer tu buat test. Boleh tak duit ni kita buy happiness? Boleh ke kita beli kegembiraan? So every student dapat duit. Semua dapat 100, kena spend. Okay, esok jumpa balik. So esok tu siapa, kita ada 3 kan, I mean rasa okay, biasa je, rasa happy, rasa sangat happy, so excited. So dalam test tu, orang yang spend untuk diri dia, semalam I pergi, I beli kasut seorang-seorang dengan RM100 tu. RM100 tu. So I rasa biasa lah. Betul kan. Semalam I makan seorang-seorang, pergi hotel makan seorang-seorang. So dia rasa biasa je lah kan. Walaupun macam gembira je dapat makan banyak. Tapi orang yang I semalam I panggil semua my family, my kawan-kawan, I beli KFC 2-3 bucket. I punya seronok lain macam. Betul, lagi-lagi kalau orang yang kita bagi kan, family kita bagi tu macam orang yang tak pernah makan KFC pun. Macam jiran kita yang jarang-jarang makan. The vibes yang lahir daripada kegembiraan tu akan bagi satu satisfaction yang macam quite ultimate lah. Dia tak adalah jadi ultimate kalau sekali je you buat kan. Tapi kalau dalam hidup you, kalau kita betul-betul memandang growth tu bukan hanya pada diri kita, tapi ruang tu pun kita pandang pada orang lain juga untuk grow, sebenarnya dia akan capai satu growth yang Masya Allah lah, kan? Masya Allah lah. So throughout the discussion, apa yang Han boleh nampak kan, yang pertama, yang boleh conclude, yang pertama adalah growth tu bukan hanya pada achievement, kan? Dan tapi pada proses. Dan sekalipun kalau kita nak tengok daripada achievement, sebab kena juga tengok, sebab nak ukur juga and so on lah kan. Sekalipun pada achievement, bukan hanya achievement pada career dan pembelajaran yang rasmi tu semata-mata, tapi pembelajaran sepanjang kehidupan kita sebenarnya. Apa sahaja when you are going to be a father, mother and so on lah kan. And then secondly, tentang growth kita ni sebenarnya dia terkait rapat dengan satisfaction ataupun happiness lah.
So bila cakap pasal happiness, dia tak cukup sebenarnya dah sampai happiness ni, sebab happiness dia ada level dia. Kalau sampai sini lepas tu dah, lepas tu you nak buat apa dengan hidup you? You ada lagi ni nyawa you nak hidup ni, nak teruskan kehidupan you, and then you kena teruskan lah sampai you dapat sampai bila-bila sebenarnya kan. So sampai bila-bila lah sebenarnya growth tu. Bila sampai bila-bila, nak cakapnya ruang tu sentiasa ada untuk kita grow kan. Okay, so sebelum kita habiskan discussion kita pada hari ini, saya nak Abid bagi 3 tips lah kot. Macam mana nak tengok ruang-ruang untuk grow. Okay, satu, kita tengok dengan diri kita yang lama. Menarik. Apa yang kita dah perbaiki. Betul. Kalau setahun lepas, I bawa Grab. So, I dah bawa setahun. So, apa beza dengan I masa first bawa Grab dulu? I bawa Grab dulu, sekarang Pak I bawa Grab, apa beza dia kan? So, sekarang I dah tak gula-gula. Sekarang I buka pintu. So, ada improvement. Betul. Walaupun tak semua orang tahu pun kan improvement tu. So, satu kita compare diri kita yang lama. Yang keduanya, macam bos saya selalu tanya, you compare dengan best practice. Betul, macam mana company MNC buat. Macam mana government buat. Macam mana Europe buat. The report. So, bila kita compare dengan best standard, so kita nampak so macam mana aku boleh jadi yang terbaik penjual nasi lemak terbaik ke, nak jadi cikgu yang terbaik ke. So kita kena compare lah. Dia menarik sebab kalau lah semua orang pegang pada tips yang kedua ni kan, maksudnya macam boleh bayangkan tak suasana yang dia, bukanlah dia saling menjatuhkan tau, tapi dia saling meningkat. Dan macam mana apa yang kita akan dapat daripada impact daripada sebab semua orang nak buat yang terbaik tu. And then yang ketiga last sekali bila kita dah tengok pertama, yang kedua ruang tu, so yang ketiga tu ialah effort lah. Kita jangan tengok je aku ada kekurangan lah. Tapi yang penting actually lepas tengok tu kena buat lah. Ramai orang tengok je. Even yelah ada satu benda yang kena reflect lah, sebab Han sendiri pun tengok je lepas tu apa. I rasa idea ni lah weaknesses sikit, I ada kurang lah sikit kat sini kan. Tapi lepas tu macam apa tu kena buat lah. Macam tu. Okay. Sukalah bila borak dengan Abid ni sebabnya dia bukan borak kosong. And then of course bila kita buat satu discussion lagi yang berakam macam ni, kita nak dia menjadi satu manfaat yang besar kan. Dan kita nak tengok impact dia sebenarnya. Dan sayang sangat kalau kita hanya tengok pada happiness and satisfaction, and then the happiness and the satisfaction tu tak bagi impact pun yang besar pada diri kita, pada orang terdekat kita, impact untuk negara kita dan keseluruhannya lah. Sebab kenapa kita kena tengok impact ni kepada selain daripada diri kita, sebab dia akan berbalik-balik kebaikan tu kepada diri kita sendiri sebenarnya. So, Alhamdulillah, the discussion for today. Okay, so good. Selepas ni kena belanja Abid kot. Dia banyak tahu saya. Okay, so sebab setiap rakaman ni kita akan ada satu pertandingan nak galakkan semua orang untuk buat kempen. Dan untuk minggu ini, kempen dia anda jom sama-sama kita buat hashtag semula. Hashtag Hacks Grow Together. Hashtag Hacks Grow Together. Okay, itu je daripada kami. Let's grow together. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios. Bersama membina masyarakat.